Di bawah pohon yang berbuah. Dia pakai koma-koma, dia tak ada datangkan dan. Dia tak ada datangkan dan. Pada ni. Dia jelah dan belaka tu, tapi buat koma je dalam terjemahan ni. Di bawah pohon berbuah. Sunat bahawa tidak qada hajah di bawah pohon berbuah yang tumbuh di tanah sendiri atau tanah orang lain, bila jelas pemiliknya pasti membolehkan. Kalau tidak jelas pemiliknya pasti membolehkan, maka buang air di sana di bawah pohon hukumnya haram. Jadi qada hajah di bawah pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, pokok yang memang buah tu orang makan pada ni, walaupun ketika tu tidak ada buah sekalipun, tetap sunat jangan qada hajah di bawah pokok yang jenisnya berbuah. Bukan hanya sedang berbuah, yang jenisnya berbuah, tapi masa tu tak buah lagi, tetap sunat bahawa jangan qada hajah di bawah pokok ni. Kalau qada hajah juga makruh hukumnya. Pokok yang berbuah. Kalau pokok tu bukan jenis yang berbuah, tu tak makruh. Jadi pokok buah ni, kalau pokok getah, tu dan ni buah yang orang makan. Pokok getah buah juga, tapi buah pokok getah tu bukan orang makan, orang belaga. Tak ada orang belaga kan? Tak pernah main belaga buah getah? Pernah. Kan ni ambil buah getah kan, kita belaga mana hok coh mana dak tu kan. Tu bukan pokok yang jenis buah yang dia dimakan. Tu tak makruh. Hok ni buah yang jenis dimakan pada ni, yang mana walaupun masa tu berbuah ataupun tidak, hukumnya makruh qada hajah di bawah tu. Kalau mazhab Hanafi, pokok yang berbuah hanya makruh qada hajah di bawah tu ketika sedang berbuah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita dak. Mazhab Syafi'i kita dak. Pokok jenis buah jenis orang ambil buat makan, pada masa dia qada hajah tu, sama ada pokok tu sedang berbuah ataupun tak ada buah, hukumnya tetap makruh. Sebab walaupun pokok tu belum berbuah, kemudian baru dia berbuah, jatuh tempat tu, dia akan jadi mana? Dia akan jadi orang panggil apa? Tak selera hati nak makan. Sebab apa? Di situ pernah qada hajah. Dia di bawah pokok yang berbuah ni, di kawasan yang mana apabila buah tu gugur, adahnya sampai di tempat tu. Pada ni, kalau contoh jenis berbukit gitu, mana kalau jatuh buah dia akan ke bawah. Kok mana buah tu akan pergi ke bawah? Semua tu makruh belaka. Hak belah atas tak makruh sebab buah tak akan naik ke atas. Jadi sekarang ni kalau kata di bawah pokok yang berbuah, di kawasan yang mana buah tu jatuh akan kena tempat tu pada galik. Bukan hanya kata betul-betul buah pokok saja, bukan. Kalau buah pokok saja ni, kawasan teduh lah buah pokok. Dah. Kalau jenis tanah tu agak mana macam turun sedikit, buah tu akan panggil apa tu? Golek. Golek tau. Guling. Golek lah. Buah tu akan golek sampai ke bawah. Hak mana tempat yang pada golek buah tu akan pergi, makruh qada hajat di situ. Walaupun bukan bawah pokok. Tapi kalau bawah pokok sekalipun, sebelah atas buah jatuh tak akan naik ke atas.
tempat tu tak makruh. Sebab pada ghaliknya buah tak sampai situ. Makna bawah pokok ni bukan betul-betul bawah pokok tempat teduh saja, bukan. Bawah pokok ni kawasan yang mana apabila buah tu gugur, pada ghaliknya, adahnya, buah tu sampai situ, maka hukumnya makruh. Pada ni. Melainkan kalau pada ghaliknya akan tempat yang qada hajah tu akhirnya akan turun hujan, habis akhirnya, tu tak makruh. Pada ni. Sekarang memanglah dia qada hajat bawah pokok, tak bimbang tempat kita ni sentiasa hujan. Bila datang hujan, hak najis yang keluar tu tak ada dah lah. Tu tak makruh. Ada ni. Kalau tempat tu pada ghalik akan turun hujan, tempat pada ghalik akan turun hujan pada ghaliknya. Jadi kalau qada hajat di bawah pokok, tidak lagi dimakruhkan. Sebab apa? Hujan sentiasa turun. Ni hak hujan tak ada, qada hajat situ, pakai kering situ, walaupun buah tak ada sekalipun. Tapi sampai masa buah ada, buah jatuh situ, panggil apa ni? Jadi kembang nafsu orang panggil, tak selera nak makan. Kenapa tidak haram teguh? Kerana najis itu tidak diyakini, sebab benda ni sudah hilang, bukan tengah ada bawah tu. Qada hajat pun lama dah, tapi tak ada hujan, tapi tak ada dah. Sudah tidak diyakini najis. Sebab tu hanya makruh saja, tidak diharamkan. Tidak diharamkan, hanya makruh jua. Hak ning ni hak bicara dulu-dulu belakalah ni. Bicara dulu-dulu, kadang-kadang dia qada hajah dan kebun begitu je. Tapi kalau bawa pokok sekalipun, di tempat kita ni tak bimbang. Sebab apa? Sebab di tempat kita ni hujan sentiasa. Tetapi walaupun hujan sentiasa di tempat kita, aulanya tidak qada hajah di bawah pokok. Aula pokok yang berbuah. Kalau pokok macam pokok getah tadi tu tak apa tu. Pokok yang berbuah, walaupun di tempat kita ni hujan sentiasa, kalau qada hajah di bawah pokok tu pun najis tu akan hilang. Sekalipun aula jangan qada hajat di bawah tu. Sebab kok mana pun dia akan rasa juga sedikit-sedikit. Jatuh buah sini. Itu hari bulan lepas qada hajat bawah tu, tapi hujan lebat molek dah. Hati rasa macam mana? Tak sedap juga. Sebab tu aula jangan qada hajah di bawah pokok yang jenis berbuah, walaupun ketika itu buah belum lagi ada. Janji pokok yang jenis berbuah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi makruh qada hajat bawah pokok ketika sedang berbuah. Kalau belum berbuah tak makruh. Kita dah, walaupun belum berbuah sekalipun. Tapi pokok jenis berbuah, pokok jenis berbuah, maka dimakruh qada hajat di bawah tu. Melainkan tadilah, melainkan tempat yang biasanya akan turun hujan. Ini bicara hak pokok sendiri ni, bukan pokok orang ataupun pokok milik orang. Tapi kita tahu dia tak marah sebab kebun dia tu kita jaga. Contohnya. Tapi kalau dia masuk kebun orang, dia qada hajat bawah pokok dia, yang kita tahu dah, yang kita maknanya tak tahu pun dia redha ataupun tidak, bukan bawah pokok. Perok dah tanah orang pun haram dah. Bawah pokok pula. Nampak dituang dia. Makan tak habis dah orang panggil. Bukan bawah pokok orang. Yang tuan tak tahu tuan ni benar ke tak benar. Tanah orang pun kita nak qada hajat, mana boleh. Hukumnya memang haram lah. Ni tanah pokok dalam tanah sendiri, ataupun pokok tanah orang lain, kebun orang lain,
tapi dia tahu bahawa tuang dia tak marah sebab dia yang jaga. Contohlah tu. Contoh dia yang jaga. Ini bicara adab-adab yang disunatkan. Ini nak pergi pada adab yang diwajibkan. Wala yastakbila ainal qiblati wala yastadbiraha wa yahrumani fi ghairil muaddi haitsu fi ghairil muaddi wa haitsu la satira. Ini dia mungkin panjang sikit bicara ni. Kita akan sambung balik minggu depan lah pula ni. Sebab ini satu-satu adab yang diwajibkan, bukan adab yang sunat. Hendaklah. Dia cuma gitu je. Hendaklah. Wala yastakbila. Dan jangan dan tidak menghadap akan ain kiblah. Ada. Ini dibicara masih lagi adab yang disunatkan ni. Hak yang wajib bawah tu. Wayah rumani hak tu wajib. Hak ni sunat lagi ni. Wala yastakbila ai wa yundabu alla yastakbila, dan disunatkan. Di sini semua hendaklah. Hendaklah yakni sunat tidak menghadap ke arah kiblah atau membelakangkannya. Hendaklah tidak menghadap ke arah kiblah. Sini bukan arah kiblah. Ini ainal kiblati. Ain kiblat. Bukan arah. Dia ada dua. Satunya ain kiblat. Satunya jihad hala kiblat. Bukan arah ni. Bukan arah. Hak terjemahan tu kena tukar tu. Sebab sini dan sekarang ni tidak menghadap ain Kaabah. Itu pandangan muktamad. Pandangan dhaif tidak menghadap jihah Kaabah. Pada ni. Sekarang pandangan muktamadnya tidak hadap ain. Pada ni. Mana kalau kiblat sini ni kiblat. Saya tunjuk ni kiblat depan lah. Ini kiblat. Kalau dia menghadap ke kanan sedikit saja, ke kiri sedikit saja, tak bicara dah ni. Mana apa sunat bahawa tidak menghadap ain kiblah. Sunat bahawa tidak menghadap ain kiblah. Sunat tidak menghadap ain kiblah di sini pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Pada ni. Dia kena bagi dua tu antara barisan yang pertama dengan barisan yang kedua. Barisan yang pertama wala yastakbila. Wala yastakbila ai wa yundabu alla yastakbila, dan disunatkan bahawa tidak menghadap ain Kaabah dan tidak membelakangkan ain Kaabah pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ada ni. Kalau tempat tu disediakan untuk qada hajat, dia menghadap dan belakang kiblah, ulama berbeza pandangan lah berkaitan dengan tempat dia untuk qada hajat, sama ada makruh ataupun khilaful aula, ataupun makruh pun tidak, khilaful aula pun tidak. Itu ulama berbeza pandangan. Kalau tempat yang disediakan untuk qada hajat, tandaslah.
Tempat dia qada tandas, dia qada hajah hal keadaan menghadap kiblat. Hal keadaan menghadap kiblat. Ada pandang menyatakan makruh, ada pandang mengatakan khilaful aula, dan ada pandang mengatakan tidak makruh dan tidak khilaful aula. Dia gitu. Tetapi disunatkan. Walaupun tempat itu disediakan untuk qada hajah, tidak menghadap ain kiblat dan tidak membelakangkan ain kiblat. Ain bukan jihad. Kita baca selagi bahagian kedua tu. Wayah rumani. Wayah rumani. Malahan perbuatan ini dihukumi haram, bukan makruh lagi dah. Haram. Menghadap kiblat haram. Ketika buang air kecil. Membelakang kiblat haram ketika buang air besar. Dia menghadap kiblat ni haram ketika buang air kecil, bukan ketika buang air besar. Membelakangkan kiblat, pada membelakangkan kiblat ni wi punggung ke kiblat lah ketika buang air besar, bukan ketika buang air kecil. Kalau dia membelakangkan kiblat, dia buang air kecil, bukan menghadap kiblat, tu menghadap Jepun, menghadap otak, menghadap timur. Jadi menghadap kiblat ketika buang air kecil dan juga membelakang kiblat yang besar. Malahan perbuatan ini dihukumi haram. Ini satu-satu adab yang wajib, yang mana kalau menyalahi hukumnya haram bila dilakukan tidak di tempat persiapan buang air serta tiada bertabir. Bila dilakukan tidak di tempat persiapan buang air fi ghairil muaddi, pada bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Hak tadi atas tu sunat jangan menghadap kiblat, sunat jangan membelakangkan kiblat pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Tanda rumah kita itulah. Jangan buat menghadap kiblat. Dia kalau menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, tetap kena mana satu. Kalau dibuat tandas tu menghadap kiblat, masa buang kecil, masa buang besar tak ada masalah. Kalau dibuat tandas tu membelakangkan kiblat, masalahnya pada masa buang besar. Pada masa buang kecil tak ada masalah. Faham ni? Jadi kalau tempat tu sikan tu qada hajat, sunat jangan buat menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Menghadap ain kiblat. Faham ni? Yang mana kadang-kadang kiblat rumah tu kiblat dia menyerong ke kanan, menyerong ke kiri, maka tandas dia tak ada kena-mena lah dengan ain kiblat. Faham ni? Dia punya tandas dia ikut kepada bentuk rumah. Faham ni? Bentuk rumah. Dia menghadap ke depan, dia menghadap ke belakang gini kan. Tapi kiblat semaya rumah tu serong ke kanan, serong ke kiri. Berarti adakah menghadap ain kiblat? Tanda? Tak ada. Tapi masih lagi jihad. Masih lagi jihad. Jadi hak pandangan muktamad, jangan menghadap ain kiblat. Pandangan kata jihad kiblat pun jangan. Dengan bahawa jangan menghadap barat kiblat, jangan menghadap timur, membelakangkan kiblat, tanda buat ke utara dan selatan. Baru selamat. Baru selamat. Faham? Ada pun yang diharamkan menghadap kiblat ketika buang air kecil, menghadap ain kiblat ketika buang air kecil, membelakang pula ketika buang air besar, diharamkan kalau qada hajah di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah. Dia qada hajat di patah, di padang, maka diharamkan jikalau tidak ada dinding antara seseorang dengan kiblat. Jadi hak bagi hak atas tu wala yastaqbila ainal qiblati tu masih lagi adab yang disunatkan. Sunat bahawa qada hajah tidak menghadap ain kiblat ketika buang kecil,
Dan sunat di qada hajah tidak membelakang kiblat yang besar pada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Wayah rumani fi ghairil muaddi. Dan diharamkan menghadap ain kiblat di kebuang air kecil, dan diharamkan membelakang babi besar fi ghairil muaddi, pada selain di tempat dihikam untuk qada hajah. Patah padang. Wahai sula satira, tak ada hadangan pula depan. Kalau patah, kalau padang, ibu barang depan, maka tidak lagi diharamkan. Yang mana sunat tidak menghadap ain kiblat di kebaik kecil, sunat tidak membelakangkan ain kiblat di kebaik besar pada tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat. Kemudian menghadap ain kiblat ni, menghadap dengan apa? Menghadap dengan tempat keluar najis. Falawistaqbalaha bisadrihi wa hawwala farjahu anha summa bala lam yadurra bi khilafi aksi. Dada dia menghadap kiblat, dada dia menghadap ain kiblat di kebuang kecil, tapi dia punya kemaluan dia dibelokkan ke kanan, dibelokkan ke kiri, maka tidak lagi diharamkan. Sebaliknya, dadanya tidak menghadap kiblat, kiblat belah kanan. Ada ni, dia kencing, dia ambil barang dia tu, dia pusing ke kanan, hukumnya haram. Ada ni, ni baca tadi. Kita baca terjemahan minggu depan. Dia kira kencing menghadap kiblat haram, kira kepada tempat keluar kencing tu, bukan kaki dada. Kaki kiblat dada kalau semayang, ni bukan bak dada, bak najis tu keluar. Kalau dada dia kira menghadap ain kiblat, tapi kemaluan dia tu dia belokkan ke kanan, dia belokkan ke kiri, sudah tidak kena ain kiblat, sudah lagi tidak diharamkan. Mana? Ni bicara kitab Fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.